Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sinar PM 27 September bersama saya Farina Rauf. Perkembangan hari ini dimulakan dengan Setiausaha Agung Veteran UMNO Datuk Mustafa Yaakob mengingatkan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin agar tidak membuang masa untuk menaruh harapan bahawa UMNO akan bersatu pada pilihan raya umum akan datang. Beliau berkata UMNO tekad untuk tidak akan bersama dengan bersatu. Semalam, Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan membayangkan Perikatan Nasional tidak akan terkesan sekiranya berlaku pertembungan beberapa penjuru di antara gabungan tersebut ketika PRU ke-15 nanti. Bagaimanapun, Datuk Mustafa berkata kenyataan bersatu itu membuktikan bahawa parti berkenaan masih menaruh harapan untuk bekerjasama dengan UMNO. Seterusnya, seramai 13 pemimpin sayap dan cabang Parti Keadilan Rakyat Pahang mencadangkan Pakatan Harapan membuat keputusan untuk menggunakan logo PKR pada pilihan raya umum ke-15. Cadangan dikeluarkan melalui kenyataan bersama hari ini oleh Ketua Angkatan Muda Keadilan Pahang Muhammad Mustaqim Abdul Jalil, Ketua Wanita PKR Pahang Badira Muhammad Mokhtar, Ketua PKR Cabang Indra Mahkota Lee Chan Chung, Ketua PKR Cabang Paya Besar Wan Fazluddin Wan Samad, Ketua PKR Cabang Pekan Muhammad Kamal Yusof dan Ketua PKR Cabang Rompin Jamal Masri. Menurut kenyataan berkenaan, PKR percaya semua parti dalam PH bersikap terbuka dan tidak prejudis terhadap cadangan tersebut kerana mewakili suara akar umbi. Kenyataan itu berkata walaupun PH mempunyai logo sendiri, namun ia masih belum dikenali ramai, terutama di kawasan pedalaman Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Ke perkembangan rancangan Malaysia ke-12. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini membentangkan perancangan 5 tahun dengan kerajaan memperuntukkan RM400 bilion untuk membiayai projek sambungan dan projek baru di bawah RMK 12. Beliau berkata RMK 12 turut berpaksikan 9 fokus utama iaitu merancangkan pertumbuhan ekonomi, memperkukuh pemangkin pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan keluarga Malaysia, memantapkan keselamatan dan ketenteraman awam, membasmi kemiskinan tegar dan merapatkan jurang pendapatan. Selain itu, fokus lain adalah memperkasa agenda Bumi Putera dan keluarga Malaysia, melonjakkan pembangunan Sabah Sarawak dan negeri-negeri kurang membangun, mempercepat pertumbuhan hijau dan meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam dan memastikan pelaksanaan dasar yang berkesan. Datuk Seri Ismail berharap agar dapat memacu keluarga Malaysia ke arah negara maju dan berpendapatan tinggi serta kalis cabaran pada masa hadapan. Kita ke perkembangan COVID-19. Rakyat kini menantikan pengumuman kebenaran merentas negeri oleh kerajaan kerana sudah hampir 10 bulan mereka yang bekerja di negeri lain tidak dapat pulang ke kampung untuk melawat keluarga tercinta. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan selain rentas negeri, pembukaan pusat pelancongan akan dibenarkan dengan syarat mencapai 90% kadar vaksinasi dewasa. Jelasnya, keputusan itu akan dibuat berdasarkan data dan analisis yang telah dibuat oleh Kementerian Kesihatan. Selain itu, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamudin Tun Hussein turut mengesahkan kebenaran rentas negeri dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Kita beralih ke perkembangan sukan. Pengendali AS Roma Jose Mourinho mempersoalkan beberapa keputusan pengadil yang menyaksikan pasukannya tewas kepada Lazio 2-3 dalam aksi Serie A di Stadium Olimpico pada awal pagi tadi. Menurutnya, kualiti pengadilan perlawanan Marco Guida tidak berada pada tahap sepatutnya yang sekaligus memberikan kesan kepada kekalahan pasukannya itu. Katanya sangat mengecewakan kerana sebuah perlawanan yang bagus dirosakkan oleh pengadil dan VAR yang tidak berada pada tahap sepatutnya dalam perlawanan ini. Dalam perlawanan itu, Roma dikejutkan gol Sergej Milinkovic-Savic awal minit ke-10 yang kemudiannya digandakan oleh Pedro Rodriguez pada minit ke-19. Namun gol tersebut dipertikai Mourinho kerana sebelum jaringan itu terhasil, pemain Roma Nicolo Zaniolo terlebih dahulu dikasari oleh Elsek Haysaj namun tidak diendahkan oleh pengadil. Sekian sahaja Top 5 News pada hari ini. Sebelum kita akhiri Sinar PM, kami dari unit Berita Sinar Harian merayu agar anda sentiasa mematuhi SOP dan duduk di rumah jika tiada keperluan untuk keluar. Sekian daripada saya, Farina Rauf. Assalamualaikum, salam hormat.